Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, seperti mana yang saya sebut dalam video sebelum ini, kita akan bahaskan ayat yang ke-112 ya daripada surah Hud. Muka surat 234 dalam kamus Al-Furqan kita ya. Baik, saya baca dari awal ayat, tuan-tuan puan-puan semak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw wala tatghaw Okey, ni kita boleh kata sampai kat sinilah. Mudah untuk faham ayat ni Fastaqim berlaku luruslah oleh engkau ataupun istiqamahlah oleh engkau dalam keadaan lurus. Istiqamahlah oleh engkau. Ayat ni yang menyebabkan Rasulullah jadi beban sebab fastaqim ni tuan-tuan. Istiqamah. Kita tuan-tuan, kita boleh beramal dengan amalan yang soleh. Tapi untuk istiqamah dengan amalan tersebut memerlukan tenaga ataupun energi yang berbeza tuan-tuan Tuan-tuan boleh tahajud. Hari pertama tuan-tuan tahajud. Kemudian tuan-tuan boleh tahajud dengan waktu yang panjang. Tapi bolehkah kita istiqamah tahajud tersebut dalam satu jangka masa yang panjang tuan-tuan? Yang itu persoalannya lain pula. Kita boleh melaksanakan puasa sunat, tapi bolehkah istiqamah dengan puasa sunat tersebut? Jadi tuan-tuan, dalam konteks ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut istaqim, kata Allah. Bukan sekali buat, bukan seminggu. Terus berterusan. Sebabnya Allah Ta'ala tu cinta amalan yang berterusan. Sikit tak apa, tapi berterusan. Tuan-tuan solat tahajud kan, 3 rakaat saja, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir kan. Itu lebih baik daripada tuan-tuan satu hari semayang sampai 11 rakaat, tapi sekali tu je kita buat. Allah lebih suka kita semayang 3 rakaat tapi berterusan setiap hari kita bangun. Jadi tuan-tuan, Allah menyebut fastaqim, maka istiqamahlah oleh kamu. Istiqamahlah ataupun berlaku lurus, istiqamah dalam keadaan lurus tersebut. Itu maksud fastaqim. Istaqim ni maknanya lurus tuan-tuan. Kan tuan-tuan pernah dengar kan perkataan siratul mustaqim. Apa siratul mustaqim? Titian yang lurus. Tu dia. Jadi daripada sumber perkataan yang sama. Jadi fastaqim, maka istiqamahlah kamu. Ni berlaku lurus, tapi saya nak guna perkataan istiqamah kat sini yang lebih tepat dengan kehendak ayat. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan di tepi tu, dia ada menyebut sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul. Tu maksud dia. Okey, fastaqim, maka istiqamahlah oleh engkau kama umirta wa man taba ba'aka. Maka berlaku teguhlah oleh engkau, maka istiqamahlah oleh engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan dan orang yang telah bertaubat bersama dengan engkau. Maknanya ialah Allah memerintahkan Rasulullah dengan orang-orang yang telah bertaubat bersama dengan Rasulullah itu untuk teguh, untuk istiqamah. Faham tak tuan-tuan? Dengar lagi sekali tuan-tuan. Maka istiqamahlah oleh engkau wahai Muhammad seperti mana engkau diperintahkan. Bukan engkau saja, malah orang-orang yang bersama dengan engkau juga. Itu maksud dia. Kalau tuan-tuan nak terbalikkan untuk faham, maka engkau wahai Rasulullah bersama dengan orang-orang yang bertaubat hendaklah istiqamah. Itu maksud dia. Tapi istiqamah tu letaknya di pangkal. Kemudian wala tatghaw, yang selain daripada istiqamah, wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas, kata Allah Taala. Istiqamah tapi jangan melampaui batas tuan-tuan. So melampaui batas ni ada banyaklah dia punya apa kita panggil? Ada banyaklah dia punya penafsiran dia. Boleh tuan-tuan sebut jangan melampaui batas pada benda-benda yang negatif. Janganlah bunuh musuh-musuh kamu sampai melebihi batas. Itu pun bolehlah tuan-tuan nak tafsirkan begitu. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tengok daripada permulaan ayat ni tuan-tuan, kita beramal jangan sampai melampaui batas. Itu pun juga kita kena raikan kehendak badan, kita kena raikan kehendak keluarga, tuan-tuan. Kita raikan kehendak masyarakat. Jadi kalau kita ni beramal ibadat, kita tak keluar pun daripada masjid, kita duduk je dalam masjid sampai kita lupakan ada orang yang perlukan bantuan dan sebagainya pun, yang itu pun ada isu juga tuan-tuan. Seperti mana yang tuan-tuan pun tahu kisah ni, ada beberapa orang datang berjumpa dengan Aisyah semasa Rasulullah tiada di rumah, yang menjelaskan, bertanyakan kepada Aisyah tentang amalan Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan
mereka boleh beramal lebih baik daripada apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah. Aku tak akan tidur, kata dia. Seorang lagi, aku akan puasa tiap-tiap hari, tak nak buka-buka. Maknanya setiap hari akan puasa, dan waktu buka maghrib tu makanlah, tapi besok puasa lagi, lusa puasa lagi. Kemudian aku tak nak berkahwin. Jadi Rasulullah pulang dalam keadaan marah. Bila diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah kata, akulah yang paling takut dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak yang lari daripada apa yang aku amalkan, bukan daripada kaumku, kata Rasulullah SAW. Jadi itu boleh juga kita kaitkan dengan wala tatrau ni, jangan melampaui batas. Kemudian innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia, iaitu Allah, dengan apa yang kamu kerjakan, basirun, dia maha melihat, dia maha mengetahui, tuan-tuan. Jadi itu yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Jadi kita tengok secara teknikal dia, tapi kita ambil rangkap yang pertama ni. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Kalimat yang pertama apa dia, tuan-tuan? Kalimat yang pertama fa. Kita tengok fastaqim dulu. Ada dua kalimat kan? Yang pertama fa, yang kedua istaqim. Istaqim mana apa? Berlaku luruslah oleh engkau, ataupun istiqamahlah oleh engkau. Fa, maka istaqim, kalimat yang kedua. Fa dulu, tuan-tuan. Fa ni kalimat isim ke fa'il ke haraf, tuan-tuan? Ini merupakan kalimat haraf. Haraf apa, tuan-tuan? Ini ialah haraf, kalau tuan-tuan tengok dalam tuan-tuan punya diagram, fa tuan-tuan jumpa dekat nombor 1. Nombor 1 ini ialah apa kita panggil nanti? Wa dan fa, maka dia haraf penyambung cerita. Jadi kita tengok fastaqim, fa merupakan kalimat haraf, iaitu haraf penyambung cerita. Kalau dalam diagram tuan-tuan, dia merupakan nombor 1, haraf penyambung cerita bersama dengan wa, summa dan sebagainya. Baik, fungsi haraf penyambung cerita apa dia, tuan-tuan? Sambung ceritalah. Kemudian kalimat berikutnya ialah istaqim. Betul ke tidak? Istaqim. Okey, apa makna istaqim, tuan-tuan? Apa makna istaqim? Istaqim maknanya istiqamahlah oleh engkau. So ini isim ke fa'il ke haraf, tuan-tuan? Istiqamahlah oleh engkau, duduklah oleh engkau, pergilah oleh engkau, makanlah oleh engkau, keluarlah oleh engkau. Itu fa'il apa, tuan-tuan? Fa'il menyuruh ataupun fa'il amar. Betul ke tidak? Jadi kalau fa'il amar ataupun fa'il, apa saja fa'il, soalan kita ialah apa ganti nama diri dia? Ganti nama diri itu rujuk pada siapa, dan ada atau tidak maf'ulun bih. Itu soalan kita, tuan-tuan. Baik. Soalan yang pertama ialah apa ganti nama diri dalam fa'il amar istaqim ini? Engkau lah, ada tulis kat sini kan. Dalam konteks rangkap ini, engkau rujuk pada siapa, tuan-tuan? Seperti mana yang kita bahaskan tadi, engkau ni rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tidak? Berlaku luruslah oleh engkau, wahai Muhammad. Itu maksud dia. Okey, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada. Okey. Kama. Ka ni kalau tuan-tuan tengok, dia ada dekat kelompok haraf jar, tuan-tuan. Kelompok haraf jar ni, masa tuan-tuan tengok, masa tuan-tuan bahas diagram pertama pun dah ada ka, dia bersama dengan fi, min, ila. Tengok diagram pertama pun tuan-tuan jumpa ka. Ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf jar. Baik, ma maknanya apa yang. So ini ialah kalimat isim ke fa'il ke haraf, tuan-tuan? Ma. Cuba ingat balik, dia ialah isim mewakili. Isim mewakili. Betul ke tidak? Sebagaimana apa yang engkau telah diperintahkan. So dia ialah isim mewakili. Dia mewakili apa, tuan-tuan? Dia, kalau tuan-tuan tengok allazi, kalau tengok, nanti saya bawakan diagram kedua pada tuan-tuan semula. Nanti saya kecilkan semula. Dia isim mausul ataupun isim mewakili, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan jumpa allazi, betul ke tidak? Ini kalau untuk seorang, allazina untuk ramai. Tapi kalau untuk bukan orang, ma, betul ke tidak? Ma maknanya apa yang. Dia ialah isim mewakili ataupun isim mausul. Sebut isim mausul, tuan-tuan. Mausul, isim mausul. Baik, kalau isim mausul, dia ialah isim yang mewakili. Kalau allazi, allazina, dia mewakili orang. Tapi kalau ma ni, dia mewakili yang selain dari orang. Okey, cuba tuan-tuan bagi tahu dengan saya. Dia mewakili apa kalau ikut apa ni, kefahaman tuan-tuan? Dia mewakili apa, tuan-tuan? Nanti saya jelaskan pada tuan-tuan untuk tuan-tuan nampak gambaran lebih besar. Okey. Fastaqim kama umirta. Ka sebagaimana ataupun seperti, ma maknanya apa yang engkau telah diperintahkan. Jadi apa yang ni rujuk pada apa? Apa yang ni rujuk kepada jihad yang diperintahkan oleh Rasulullah, solat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah. Jihad, solat, puasa,
ya, ataupun perintah kepada Rasulullah tu untuk tahajud. Jadi itu adalah termasuk dalam kelompok ma ini. Dengar istiqamahlah oleh kamu sebagaimana apa yang engkau telah diperintahkan wahai Muhammad. Istiqamahlah oleh engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepada engkau. Jadi sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh engkau, ataupun sebagaimana apa yang ni dia ialah isim mewakili. Dia mewakili apa? Semua perintah daripada Allah kepada Rasulullah. Apa dia perintah dia? Seperti mana yang tuan-tuan tahu, dia ada jihad, dia ada solat, dia ada puasa, dia ada perintah-perintah yang kita ketahui tu. Tu ni mewakili perintah-perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan so dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim mausul. Sebut isim mausul tuan-tuan. Mausul isim mewakili. Dia ialah isim mausul. Betul ke tidak? Jadi kalau semua isim yang ada gelaran dan fungsi, dia mabni ke mu'rab tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan ubah-ubah baris dia? Ka ni haraf jar tau. Jadi kalau haraf jar, kejadikan membaris bawahkan kalimat selepas dia. Jadi ni boleh tak mampu tak dibaris bawahkan oleh ka? Jawapannya tak boleh Ustaz. Kenapa tak boleh? Sebab ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Isim dhamir, isim mausul, isim syarat, isim istifham, isim tanya. Semua adalah isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Ka ini tak mampu nak membaris bawahkan dia. Macam mana rupa dia, macam itulah kita akan baca. Yang boleh dibaris bawahkan hanya isim-isim biasa saja. Baru kita cek pangkat dia marfu' ke mansub ke dan sebagainya. Betul tuan-tuan Baik, umirta engkau telah diperintahkan. Ini ada engkau, ada telah. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Inilah kalimat fi'il. Fi'il apa yang ada telah? Inilah fi'il madhi. Betul ke tidak? Jadi kalau fi'il, soalan yang pertama, apa ganti nama diri? Yang kedua, ganti nama diri itu rujuk pada siapa? Yang ketiga, ada atau tidak maf'ulun bih. Okey. Apa ganti nama diri dekat dalam ni? Tak payah sibuk nak cari. Diagram pertama, terus tengok baca dekat dalam ni. Ada engkau Ustaz. Ganti nama diri dalam fi'il madhi ini ialah engkau. Baik, engkau rujuk pada siapa? Engkau rujuk pada siapa tuan-tuan? Maka istiqamahlah oleh engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan. Engkau rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis tuan-tuan Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada. Tengok lepas dia mana ada. Okey. Wa man taba ma'aka. Bukan kau saja, wa man taba ma'aka. Wa dan man, orang yang atau sesiapa yang taba, dia telah bertaubat bersama dengan kau. Maka istiqamahlah oleh engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan, bukan kau saja, dan orang-orang yang telah bertaubat dengan kau. Dan orang yang telah bertaubat dengan kau pun sama mesti kena istiqamah juga. Bukan kau seorang aja. Jadi kita lah tuan-tuan. Kita kan bersama dengan Rasulullah SAW. Kita beriman dengan Rasulullah SAW. Jadi kita consider orang yang bersama dengan agama Allah. Bersama dengan agama Rasulullah SAW. So kita pun sama-sama kena istiqamah juga. So wa dan, ini ialah kalimat haraf. Ini ialah haraf penyambung cerita. Man. Man kan ada 3 tuan-tuan. Dia ada man tanya, man mausul dan man tanya, man mausul dan man syarat. Ini ialah man mausul, orang yang. Kalau man tanya siapakah, man juga sebutan dia. Kalau man syarat, sesiapa yang lari aku kejar. Itu man syarat. Tapi ini bukan. Ini ialah man mausul, man isim mewakili. Man mausul, man isim mewakili. Baik tuan-tuan ini isim. So dia isim. So isim yang ada gelaran dan fungsi. So dia pun mabni juga. Tak boleh ubah-ubah baris dia. Kemudian taba. Taba dia telah bertaubat. Tuan-tuan dan sesiapa yang dia telah bertaubat bersama dengan kau. Dan sesiapa yang dia telah bertaubat bersama dengan kau. So taba dia telah bertaubat. Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa tuan-tuan? Ada dia, ada telah. Ini ialah fi'il madhi. Betul ke tidak? Jadi kalau fi'il madhi, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Ganti nama diri tu ganti namanya rujuk pada siapa dan ada atau tidak maf'ulun bih tuan-tuan Okey, jawapannya ialah taba ialah fi'il madhi. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah dia. Dia ni rujuk pada siapa? Cuba tuan-tuan tengok Cuba tuan-tuan tengok. Istiqamahlah oleh engkau wahai Muhammad seperti mana engkau telah diperintahkan, dan orang yang telah bertaubat bersama dengan kau, dan orang yang dia telah bertaubat dengan kau. Jadi taba, dia telah bertaubat, dia ni rujuk kepada orang yang ni. Dia rujuk kepada man ni. Taba. So ganti nama diri dekat dalam fi'il madhi. Taba ialah dia rujuk kepada man. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tidak ada maf'ulun bih tuan-tuan Okey, ma'aka. Okey, ma'a ni kita punya perbahasan yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Ma'a ni bersama tuan-tuan Dia ni ialah kalimat isim. Dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi.
Apa gelaran dia tuan-tuan? Gelarannya ialah isim zaraf. Isim zaraf. Zaraf tempat ke zaraf masa? Ini zaraf tempat. Saya bersama Ahmad. Jadi kan tu Ahmad tu kan ada dekat dengan saya, tu ialah isim zaraf. Isim zaraf tempat. So okey, soalan kuis kita hari ni ka ni tuan-tuan. Tolong bagi tahu dengan saya. Ka ini dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan. Isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim dhamir. Baik, soalan saya, dia menjadi dhamir kepada siapa? Tolong jawab soalan saya tuan-tuan. Dia menjadi dhamir kepada siapa? Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita akan datang. Wallahualam. Tolong jawab soalan saya. Ka ni dia rujuk pada, dia ganti nama diri kepada siapa? Hantarkan jawapan tuan-tuan ke 0108173131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.